Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga JKR yang sedang menonton. Kita alukan kedatangan tetamu undangan kita pada pagi yang mulia ini. Sebelum kita mulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan tetamu khas kepada anda semua. Bersama saya adalah Yang Berbahagia Datuk Engineer Haji Masri bin Baharudin, Pengarah Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat atau dikenali sebagai CDPK. Sedikit latar belakang Yang Berbahagia Datuk. Beliau telah berkhidmat bersama JKR lebih kurang lebih daripada 20 tahun ya Datuk. Ya, sebelum memegang jawatan Pengarah CDPK, beliau pernah berkhidmat di beberapa cawangan dan juga JKR negeri. Apa khabar Datuk? Baik. Alhamdulillah. Selamat datang ya. Kami ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk ke forum Modal Insan Anjuran Akrab JKR. Topik forum kita pada hari ini ialah bekerja dari rumah, peranan penjawat awam. Ya Datuk? Ya. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini sebenarnya. Konsep bekerja dari rumah ataupun BDR ni mula dilaksanakan secara meluas ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun lepas 2020. Ya, jadi ketika itu bermulanya penularan wabak COVID-19. Ya, jadi Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA telah mengeluarkan garis panduan lengkap berkenaan perkara-perkara berkaitan bekerja dari rumah. Jadi walaupun sebenarnya bekerja dari rumah, sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan akan terus berjalan seperti biasa untuk memastikan perkhidmatan kepada rakyat dapat diberi dengan cepat dan tepat. Walau bagaimanapun, bagi sektor awam, amalan bekerja dari rumah menimbulkan beberapa persoalan dan tanda tanya berikutan ramai yang tidak jelas dengan peranan penjawat awam ini, Datuk. Okey, jadi seperti mana yang kita ketahui, dasar bekerja dari rumah ataupun BDR ini memperuntukkan pegawai melaksanakan tugas hakiki atau tugas rasmi lain dari rumah pada hari ini, pada hari bekerja. Jadi soalan pertama saya, Datuk, kita dah start perbincangan lah ya Datuk. Yeah. Soalan pertama saya, apakah punca kuasa bagi pelaksanaan bekerja dari rumah ataupun BDR ini bagi penjawat awam, Datuk? Silakan Datuk. Okey. Terima kasih Saudara Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman ya, seperti yang kita ketahui ya, penjawat awam yang diarah ya, atau dibenarkan BDR ya, perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan ya, antaranya sentiasa berada di rumah sebagai tempat bekerja dalam tempoh yang ditetapkan dan sentiasa ya, boleh dihubungi dalam tempoh tersebut, hari dan waktu bekerja. Oleh itu, punca kuasa bagi pelaksanaan bekerja di rumah ini untuk penjawat awam adalah berpandukan kepada perkhidmatan bilangan 5 ya, perkiling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2020, iaitu dasar bekerja dari rumah yang telah pun dikuasakan ya, bermula pada 1 Januari tahun 2021. Jadi melalui punca kuasa itu, Datuk ya, kerajaan sebenarnya berharap penjawat awam mematuhi arahan PKP dan peraturan semasa bekerja dari rumah. Jadi sebarang pelanggaran salah laku dalam pematuhan kepada bekerja dari rumah akan dikenakan tindakan tata tertib. Datuk kan? Yeah. Jadi Datuk, apakah pula prinsip bekerja dari rumah ni ataupun BDR bagi penjawat awam? Okey. Ya, di dalam perkiling yang saya nyatakan tadi telah menyatakan ya bahawa penjawat awam boleh juga bekerja dari rumah jika mendapat kebenaran ya daripada ketua jabatan masing-masing dan dalam keadaan tertentu. Ketua Surusan Negara atau ketua pengarah perkhidmatan awam boleh mengarahkan ya mana-mana pegawai untuk BDR ya demi kepentingan perkhidmatan. Oleh itu, pegawai perkhidmatan awam persekutuan hanya boleh BDR ya apabila mendapat arahan daripada kerajaan atau mendapat arahan atau kebenaran daripada ketua jabatan. Jadi apa orang kata,
Pejabat awam perlu pekalah dengan segala arahan pekeliling yang telah dikeluarkan oleh Datuk. Ya. Jadi baik Datuk, diketahui bahawa kehadiran kepejabat hanya boleh dibenarkan bagi proses kerja yang tidak boleh dilaksanakan secara BDR. Dengan tidak melebihi peratus yang telah ditetapkan dengan tujuan tertentu. Jadi kan Datuk, apakah tujuan bekerja dari rumah ataupun BDR ini dilaksanakan sebenarnya Datuk? Okey. Seperti mana saya nyatakan tadi, pekeliling itu turut menyertakan garis panduan mengenai tujuan dan arahan BDR yang boleh dipertimbangkan. Arahan BDR boleh dipertimbangkan bagi tujuan seperti pertama sekali adalah untuk mengurangi atau mengelakkan kerugian, kerosakan, kemusnahan atau sebab-sebab seperti pencemaran alam sekitar, penularan penyakit berjangkit dan juga atau bencana alam yang boleh mengancam keselamatan, ketenteraman awam sama ada di pejabat, premis atau kawasan tempat kediaman. Antara contoh situasi keadaan tersebut adalah seperti berikut, yang mana pertama, pegawai tidak dapat menghadirkan diri ke pejabat kerana kawasan kediaman pegawai termasuk dalam kawasan yang dikenakan perintah kawalan pergerakan atau lain-lain tindakan yang menyebabkan terhalang pergerakan pegawai. Dan juga pejabat pegawai perlu dikosongkan kerana antara lain mengalami serangan kulat, serangga atau kerosakan struktur bangunan, premis pejabat ataupun pejabat pegawai diwartakan oleh kerajaan sebagai pusat kuarantin atau lain-lain kegunaan bagi menangani isu-isu tertentu. Untuk mengelakkan berlaku kemudaratan, kesukaran atau keadaan serba salah sama ada terhadap pegawai sendiri atau pegawai-pegawai lain di pejabat sekiranya pegawai berkenaan hadir di pejabat. Antara contoh situasi keadaan tersebut adalah seperti kehadiran pegawai di pejabat boleh menyebabkan wujudnya pencanggahan kepentingan peribadi, iaitu conflict of interest, yang memungkinkan antara lain kebocoran maklumat atau membawa penglibatan pengaruh luar dan juga atau mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan antara keperluan agensi terhadap kesinambungan tugas demi kepentingan perkhidmatan dan keperluan pegawai menguruskan hal persendirian dalam situasi di mana pegawai tidak dibenarkan menggunakan kemudahan cuti. Antara contoh situasi keadaan tersebut adalah seperti keperluan untuk menjaga anak-anak yang berusia 12 tahun dan ke bawah akibat penutupan taska ataupun pusat asuhan kanak-kanak sekolah rendah disebabkan antara lain atas arahan kerajaan. Kita pergi ke soalan yang seterusnya, Datuk. Macam yang kita ketahui, pegawai yang diarah atau dibenarkan bekerja dari rumah ni perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. Antaranya sentiasa berada di rumah sebagai tempat bekerja dalam tempoh yang ditetapkan dan sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh hari dan waktu bekerja. Yang itu kita pejabat awam kena ingat yang itu. Jadi Datuk, apakah pula peraturan bagi pegawai yang diarah atau dibenarkan bekerja dari rumah ni, Datuk? Okey, terima kasih Madia Datuk. Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2020, bagi pegawai yang diarah atau dibenarkan BDR bekerja dari rumah, perkara-perkara yang berikut hendaklah dipatuhi. Antaranya pertama sekali sentiasa berada di rumah sebagai tempat bekerja dalam tempoh waktu bekerja yang ditetapkan. Sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh hari dan waktu bekerjanya. Sentiasa bersedia untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain yang diarahkan oleh ketua jabatan dalam tempoh yang munasabah. Dan juga semua undang-undang, peraturan, pekeliling dan arahan yang berkuat kuasa dan terpakai kepada pegawai awam dari masa ke semasa
termasuk antara lain tetapi tidak terhad ya kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 iaitu Akta 88, Arahan Keselamatan, peraturan-peraturan pegawai awam iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1963, PU dalam kurungan A 395/1993 dan juga Akta Tata Cara Keuangan ya 1957 iaitu Akta 61. Jadi saya rasa kesemua akta ini perlu dipatuhi oleh semua penjawat awam ya Datuk. Okey, jadi bagi memastikan BDR itu bekerja dari rumah ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berintegriti, penjawat awam yang diarah atau dibenarkan untuk BDR hendaklah mengemukakan maklumat mengenai lokasi macam yang telah ditetapkan oleh pekeliling tadi sebagai mengenai lokasi sebagai tempat bekerja semasa tempoh BDR itu dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling yang kita dah bincangkan tadi itu. Jadi Datuk, sebenarnya di manakah tempat kerja yang dibenarkan semasa BDR ni sebenarnya? Okey. Ya, bagi penjawat awam ya yang diarah ya atau dibenarkan bekerja dari rumah ini perlu ya mematuhi peraturan yang ditetapkan, antaranya ya dia sentiasa berada di rumah sebagai tempat bekerja dalam tempoh yang ditetapkan dan sentiasa boleh dihubungilah ya dalam tempoh hari dan waktu bekerja. Dia tak bolehlah pergi meraya-raya ke tempat lain ya. Okey. Yang mana tempat bekerja pegawai semasa BDR tu hendaklah sentiasa berada di rumah lah ya. Dan rumah adalah kediaman pegawai ya, seperti alamat yang tinggal, alamat tempat tinggal, alamat tempat tinggal yang didaftarkan dalam sistem pengurusan maklumat sumber manusia iaitu HERMIS. Yang dia kena pastikan dalam HERMIS tu hendaklah sentiasa diupdate dan alamat tersebut mestilah alamat di HERMIS ya. Kalau dia bekerja di Kuala Lumpur, so alamat dia tinggal tu katakan di Sentul, okey dia mesti berada di Sentul. Dia tidak boleh berada di tempat lain, contohnya di Kelantan ke. Tak boleh balik kampung lah. Nanti kalau kita call dia, dia mesti datang dengan segera. Kalau di Kelantan tu kan dah berapa jam pula kan. Itu telah menyalahi peraturan lah. Dan juga pegawai ya hendaklah sentiasa mengemaskini ya alamat rumah kediaman dalam sistem tersebutlah, so memudahkan dia untuk bekerja dari rumah ya. Dan juga ketua jabatan boleh mengarahkan pegawai ya untuk menghadiri mesyuarat rasmi ya di pejabat atau di situasi edukasi lain ya semasa pegawai BDR ya itu menggunakan kaedah yang terkini lah secara virtual lah. Jadi maksudnya Datuk dalam tempoh pegawai penjawat awam ini BDR boleh dipanggil bila-bila masa saja bila diperlukan sebenarnya Datuk Ya betul. Jadi kita ketahui setiap jabatan kerajaan sebenarnya tidak pernah berhenti berfungsi atau lumpuh dalam menjalankan perkhidmatan masing-masing dan urusan mereka tidak akan tergendala berikutan pelaksanaan BDR ni Datuk. Jadi macam kita bincangkan tadi walaupun dalam tempoh BDR ini segala kerja-kerja terus dilaksanakan seperti biasa, tidak pernah terhenti. Jadi kerajaan amat yakin bahawa penjawat awam tidak mempunyai masalah untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing melalui amalan BDR yang telah kita tambah baik dari semasa ke semasa sebab kita bermula daripada tahun 2020 dan kini kita berada pada tahun 2021. Jadi pelbagai penambahbaikan tentang bekerja dari rumah ni ya Datuk. Jadi kan Datuk, apakah sebenarnya tanggungjawab penjawat awam semasa tempoh bekerja dari rumah ni Datuk? Ya. Ya, penjawat awam ni ya, dia tidak boleh berkompromi ya mengenai produktiviti masing-masing ya semasa bekerja dari rumah, dan sebarang pelanggaran salah laku dalam pematuhan kepada BDR ni akan dikenakan tindakan tata tertib ya mengikut peraturan semasa perkhidmatan awam ya. Berikut adalah tanggungjawab penjawat awam semasa bekerja dari rumah lah ya. Pegawai yang diarahkan bekerja dari rumah adalah tertakluk kepada semua peraturan yang berkuat kuasa ke atas pegawai perkhidmatan awam, termasuklah apa-apa perkeliling perkhidmatan,
surat perkiling perkhidmatan, surat edaran atau apa-apa arah lain yang dikeluarkan oleh kerajaan dari masa ke semasa. Okey, pegawai boleh dikenakan tindakan tata tertib sekiranya tidak mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Dan ketua jabatan boleh menamatkan atau arahan atau kebenaran BDR yang diberikan kepada pegawai dengan serta-merta sekiranya pegawai didapati melanggar syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Pegawai juga diambil kira sebagai hadir bekerja apabila hadir pada hari, tempat dan tempoh di mana pegawai diarahkan BDR untuk melaksanakan tugasan yang ditetapkan. Dan juga ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau sebab atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tata tertib mengikut peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Ketua jabatan bertanggungjawab menjalankan kawalan, mematuhi dan pengawasan tata tertib ke atas pegawai yang bekerja dari rumah. Kegagalan ketua jabatan berbuat demikian dianggap sebagai cuai dan sebagai cuai dalam melaksanakan tugasnya dan boleh dikenakan tindakan tata tertib pula kepada ketua jabatan tersebut. Jadi saya rasa penjawat awam kena ambil maklum perkara ini sebabnya dalam tempoh bekerja dari rumah ini tidak boleh membuat sesuka hatilah. Kita penjawat awam boleh dikenakan tindakan tata tertib jika melakukan salah lakulah. Okey Datuk, kita telah pun mempunyai pengalaman daripada tahun 2020 sehingga ke tahun ini. Mungkin Datuk boleh berkongsi pengalaman dalam menangani ketidakhadiran pegawai ke pejabat sebagai panduan kepada ketua-ketua bahagian dan unit di luar sana. Mungkin Datuk boleh kongsikan pengalaman. Okey. Ya, sebab ini adalah satu norma yang baru PKP ni. Negara seluruh dunia pun tak pernah lagi mengalami situasi yang seperti inilah. So once dah terjadi dia macam ni, so kebanyakan pegawai-pegawai kita akan merasa satu kejutan. So kadang-kadang tu kita benarkan dia bekerja dari rumah, tetapi dia beranggap bekerja dari rumah ni macam cuti. Tapi sebenarnya itu adalah satu tanggapan yang salah So bermakna apabila dia bekerja dari rumah itu dia hendaklah melaksanakan kerja tersebut seperti mana yang dia berada di pejabat jugalah. Kerja-kerja hendaklah diselesaikan. So sekiranya pengalaman saya ada yang tak nak datang. Contohnya kita panggil dia cakap saya bekerja dari rumah tak boleh datang ofis. Itu satu kesalahan yang sebenarnya. Bermakna dia telah pun eka perintah. Apabila pegawai-pegawai yang eka perintah ini dia boleh diambil tindakan. Dan saya juga jabatan JKR juga JKR pernah mengambil tindakan tata tertib ke atas pegawai yang gagal mematuhi gagal ataupun ingkar perintah ini, diambil tindakan. So saya menyerulah kepada semua pegawai-pegawai terutama sekali JKR supaya sentiasa mematuhi dan hendaklah akur ke atas apa juga arahan yang telah diberikan oleh ketua jabatan. Kerana kita ni bekerja untuk berkhidmat kepada negara dan memastikan kita punya kerja berjalan lancar. Di samping itu juga kita hendak memastikan organisasi kita dan juga situasi bekerja tu dapat berjalan dengan lancar lah. Dan juga kadang-kadang JKR pun terlibat dengan pembayaran dan sebagainya. So kita amat perlukan pegawai-pegawai berada di pejabat supaya kita juga dapat menggerakkan ekonomi negara. Itu. Saya setuju tu Datuk. Jadi kita berharap dengan melalui forum ini agar khususnya warga JKR dapat orang kata ingat dan semak kat dalam hati bahawa bekerja dari rumah ini adalah bukan satu pakej percutian. Ialah satu tanggungjawab kita untuk melaksanakan kita sebagai tanggungjawab penjawat awam.
Jadi Datuk, rasanya kita ni dah nak ke soalan yang terakhir. Okey. Soalan terakhir saya berkenaan dengan topik kita pada hari ini dari segi menjaga kerahsiaan dokumen rasmi kerajaan ataupun jabatan ataupun JKR. Apakah tanggungjawab penjawat awam terhadap kerahsiaan dokumen rasmi semasa dalam tempoh bekerja dari rumah ni, Datuk? Okey. Ya, penjawat awam yang dibenar bekerja di rumah perlu memastikan kerahsiaan dokumen lah, atau keputusan tertentu terjamin dan terpelihara mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972. Suka saya mengingatkan kepada semua hadirin sebagai penjawat awam supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan tidak terlalu gairah berkongsi sebarang maklumat sama ada dokumen atau keputusan yang masih dikategorikan sebagai rahsia dan sulit di media sosial. Sebab kita pun sedia maklum sekarang ni media sosial ni boleh digunakan secara meluas dan kita kena berhati-hatilah. So berikut adalah tanggungjawab penjawat awam terhadap kerahsiaan dokumen rasmi semasa bekerja di rumah. Sekiranya kerja-kerja pegawai melibatkan dokumen terperangkat, langkah-langkah pengurusan dan perlindungan hendaklah diambil sebagaimana ditetapkan oleh pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. Pegawai bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan dokumen kerajaan dan hendaklah memastikan semua dokumen kerajaan sama ada dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik disimpan dengan sempurna dan diletakkan di tempat yang selamat serta mematuhi kehendak Akta Rahsia Rasmi 1972. Arahan keselamatan dan apa-apa peraturan berkeliling, garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Contohnya garis panduan berkaitan pengurusan dan keselamatan dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pejabat Ketua Keselamatan Kerajaan Malaysia dari semasa ke semasa. Dokumen terperangkat tidak dibenarkan dibuka di tempat-tempat awam kecuali dengan kebenaran Ketua Jabatan. Dan pegawai dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan memastikan semua peralatan teknologi multimedia dan komunikasi dan dimatikan, di lock off apabila tidak digunakan. Jadi Datuk, saya rasa banyak informasi yang sangat berguna dijadikan sebagai panduan kepada penjawat awam dalam melaksanakan bekerja dari rumah ni, Datuk. Memandangkan kita ni sebenarnya telah memasuki fasa keempat, Datuk, Pelan Pemulihan Negara bagi negeri-negeri tertentu seperti Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan dan lain-lain lagi. Jadi kan Datuk, bagaimana pengoperasian pejabat di Jabatan Kerja Raya ni, Datuk? Seperti yang kita sedia maklum, Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya serta beberapa negeri lain telah pun beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. So justru itu kehadiran pejabat adalah 100% sekarang ni, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bagi Jabatan Kerja Raya, arahan KPKR telah dikeluarkan pada 20 Oktober 2021 yang mana arahan ini menyatakan kehadiran 100% ke pejabat. Namun begitu bekerja dari rumah masih dibenarkan dan boleh dipertimbangkan dengan mengambil kira kebajikan terutama dari segi penjagaan anak. Pegawai perlu memohon dengan melengkapkan borang permohonan untuk sokongan dan kelulusan ketua jabatan masing-masing. Okey, manakala bagi imunisasi pula dalam usaha untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada orang awam serta memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat, kerajaan telah menetapkan supaya semua pegawai
melengkapkan imunisasi COVID-19 yang mana melalui perkeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2021. Ini bertujuan untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan penyampaian perkhidmatan serta produktiviti perkhidmatan awam berada pada tahap yang optimum So suka juga saya ingatkan di sini pegawai-pegawai boleh dikenakan tindakan sekiranya gagal untuk mendapatkan dos imunisasi tersebut tanpa sebarang sebarang alasan yang menasabah Itu telah dinyatakan dalam perkeliling bilangan 4 tahun 2021 tadi So saya harap semua warga Jabatan Kerja Raya boleh bekerjasama bagi memastikan arahan-arahan kerajaan ini dipatuhi sepenuhnya. Tapi pada pandangan saya, informasi yang saya dapat mengatakan bahawa rekod imunisasi COVID-19 warga JKR ini berada pada tahap yang memuaskan lah. Kita orang kata tidaklah kita berada dalam tahap yang merisaukan. Untuk makluman tahap imunisasi untuk 2 dos bagi warga JKR mana pegawai persekutuan kita telah mencapai 98% sebenarnya. Cuma ada sebahagian yang masih lagi belum divaksin Untuk second dose. Untuk first and second dose lah, 1 dan 2 dos. Tetapi apa yang penting sekiranya tidak boleh vaksin itu dia dah hendaklah menyatakan sebab-sebab dan musabah So mana-mana yang tidak ada sebab dia wajib menerima ataupun mengambil vaksin ini. Terima kasih Datuk di atas penerangan dan penjelasan yang saya kira hadirin dapat memanfaatkan pada masa hadapan. Okey, jadi saya rasa setakat ini isu yang dapat kita kupas dalam forum kita pagi ini. Mungkin pada masa hadapan kita boleh bersua lagi dalam membincangkan pelbagai lagi topik yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita melabuhkan tirai perbincangan kita pada pagi ini, saya memberi peluang untuk Datuk membuat rumusan tentang diskusi kita sebentar tadi. Silakan Datuk. Perkhidmatan pekerjaan sektor awam tidak boleh dipisahkan daripada perkhidmatan untuk rakyat dan negara. Pejabat awam perlu bekerja dari rumah dengan lebih efisien supaya perkhidmatan kerajaan tidak terputus dan rakyat dapat merasai perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan. Jadi kemudahan dalam talian yang minimum penting supaya perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dapat diteruskan tanpa sebarang halangan. Dalam pada itu, platform dalam talian ataupun online mampu memudahkan perhubungan dan arahan semasa pegawai atau pihak atasan. Meskipun keadaan bekerja dari rumah ini hanya dilaksanakan dengan sepenuhnya sepanjang PKP ini, namun inisiatif ini dijangkakan akan berterusan susulan tamatnya PKP supaya perhimpunan beramai-ramai dapat dielakkan saling memastikan pengamalan kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Oleh itu pejabat awam perlu lebih bersedia untuk bekerja dalam talian apabila bekerja dari rumah untuk kelangsungan pentadbiran negara dalam pasca PKP. Jadi mungkin saya dapat simpulkannya Datuk, penjawat awam yang diarah atau dibenarkan bekerja dari rumah perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan agar sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan akan terus berjalan seperti biasa dan sekaligus memastikan perkhidmatan kepada rakyat, khususnya kita Jabatan Kerja Raya ini orang kata memberikan servis perkhidmatan kepada rakyat agar kita dapat memberi perkhidmatan dengan cepat dan tepat. Ya, Datuk. Selain itu, mungkin saya dapat simpulkan pematuhan kepada prosedur operasi standard ataupun SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara daripada semasa ke semasa
perlu penjawat awam patuhi, dan kita perlu yang ini yang paling penting, kita perlu memastikan keluk jangkitan COVID-19 ini dapat kita landaikan, Datuk, ya. Jadi saya mewakili ahli-ahli akrab JKR mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa, kerana kami tahu jadual Datuk sangat padat setiap hari. Jadi alhamdulillah hari ini dapat bersama kami berkongsi pendapat berkenaan perkeliling dan juga arahan bekerja dari rumah. Jadi sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, saya ada selangkap pantun, Datuk. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Jadi sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, ya Datuk, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya dari kesilapan diri saya sendiri. Wallahu a'lam, ya Datuk. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.